Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Sarawak bersiap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya banjir sepanjang tempoh pilihan raya umum ke-15 PRU15 kelak. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, segala persediaan telah pun dirangka bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Ya, sekarang ini kita pun kadang-kadang tidak dapat meramalkan cuaca. Ya, kita bersedia dengan apa juga kemungkinan. Jadi, weather pattern now very difficult disebabkan oleh fenomena global warming, climate change. Jadi walaupun apa-apa kemungkinan, kita senantiasa bersedia untuk berdepan dengan apa juga kemungkinan. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas menyempurnakan majlis simbolik penyerahan tapak Wisma Melayu Sarawak di Jalan Diplomatik Putrajaya pada Selasa. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembubaran Parlimen ke-14 berkuat kuasa semalam. Tempoh mandat kerajaan sepatutnya berakhir pada Julai 2023. Mengikut Perkara 55/4 Perlembagaan Persekutuan, pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas tarikh pembubaran Parlimen. Terdahulu, semasa berucap, Datuk Ahmad Awang Tengah berkata Wisma Melayu Sarawak bukan sahaja merupakan satu mercu tanda baharu, ianya juga melambangkan perpaduan masyarakat di Sarawak. Jelasnya, perkara ini amat penting untuk memastikan Sarawak terus kukuh dan memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Saya mengharapkan ianya bukan saja menjadi satu landmark bagi kita. Dan ini adalah merupakan mercu tanda bahawa masyarakat kita ini akan terus bersatu padu, bekerjasama antara satu dengan yang lain. Untuk kita memastikan Sarawak ini akan terus kukuh. Sarawak ini akan terus kuat dan maju yang akan dapat memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat kita. Dalam majlis tersebut, Datuk Ahmad Awang Tengah merangka pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Khairat Yayasan Melayu Sarawak AKYBMS menyaksikan penyerahan tapak tanah daripada pengurus besar AKYBMS Datuk Dr. Sanib Said kepada agensi pelaksana Naim Engineering Sendirian Berhad. Projek pembinaan wisma berkenaan yang dianggarkan menelan perbelanjaan sebanyak RM73 juta akan mengambil masa selama 30 bulan. Hadir sama penasihat AKYBMS, Datuk Muhammad Narodin Majais, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai dan Timbalan Menteri Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Berita seterusnya, seramai 50 orang ahli Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bintangor hadir bagi menyaksikan upacara ringkas penggantungan papan tanda Parti SUPP Cawangan Bintangor dan Pusat Khidmat DUN N46 Meradung baru-baru ini. Papan tanda Parti SUPP Cawangan Bintangor dan Pusat Khidmat DUN N46 Meradung sudah lama dan perlu ditukarkan agar dapat menaikkan semangat perjuangan dalam menghadapi pilihan raya umum PRU ke-15 akan datang. Upacara tersebut turut disaksikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradung merangka pengerusi Parti SUPP Cawangan Bintangor Datuk Ding Kuang Hing. Dalam perkara itu, Datuk Ding berkata semangat seperti ini harus diterapkan kepada generasi akan datang. Ujarnya besar harapan beliau agar jalinan kerjasama antara ahli-ahli parti sentiasa diteruskan untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Berita seterusnya,
Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak Datuk Rozi Yunus dan Ahli Parlimen Sibuti Lukan Isman Awang Sauni telah melakukan tinjauan ke beberapa kawasan di daerah Subis pada Isnin bagi mengenal pasti kawasan yang terjejas banjir dan penduduk yang perlu dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Lawatan berkenaan dilakukan bersama dengan Jawatankuasa Daerah Subis yang diketuai oleh Pegawai Daerah Subis Nolila Ulis, Anggota Polis dan Bomba. Kawasan-kawasan yang ditinjau ialah Bekenu Asli, Jenggalas, Kampung Kelapa, Kampung Dagang Bekenu, Kampung Masjid Tiris, Kampung Tunah Saeh, Sepupuk Nia, Kampung Dagang Nia, Kampung Muhibah Nia, Kampung Padang Nia dan Kampung Masjid Nia. Pada masa yang sama, penduduk juga dinasihatkan untuk sentiasa melaporkan keadaan semasa kepada ketua kaum di kawasan atau kepada pegawai di Bilik Operasi Bencana Subis agar langkah seterusnya dapat diambil dengan kerjasama semua agensi yang terlibat. Setakat Isnin, sebanyak 43 buah kampung dan rumah panjang di daerah Subis telah terjejas yang melibatkan seramai 13,265 penduduk. Di Limbang pula, setiap ahli masyarakat perlu melaksanakan tanggungjawab dengan memperkasakan sesama masyarakat serta mempertahankan maruah dan harga diri. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar merangkap Ahli Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah berkata, dalam masa yang sama masyarakat perlu mendukung usaha pihak kerajaan melalui institusi-institusi yang telah ditubuhkan. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perhimpunan dan Perarakan sempena sambutan Maulid Rasul peringkat daerah Limbang di Dewan Suara Limbang pada Isnin. Datuk Hasbi menambah pihak kerajaan pula akan terus berusaha untuk memastikan perpaduan kaum di negeri ini terus berkekalan agar agenda pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Jelas beliau, gagasan keluarga Malaysia penting kerana ia membawa mesej menerima persamaan dan perbezaan masing-masing berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Dalam majlis yang sama, beliau turut menyampaikan cek berjumlah RM50,000 kepada Jawatankuasa Tetap Perayaan Islam Daerah Limbang. Terdahulu, sebanyak 84 kontingen dan dianggarkan seramai 5,000 orang menyertai perhimpunan dan perarakan sempena sambutan Maulid Rasul peringkat daerah Limbang. Manakala di Bintulu, Kerajaan Sarawak akan memberi tumpuan kepada pembangunan sukan di kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Pembangunan Belia dan Sukan, Datuk Gerald Rentab Jabu memberitahu Sarawak memerlukan lebih banyak lagi fasiliti dan kemudahan sukan. Kita juga masa pandemik kita banyak kerja di Sarawak di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Petinggi Abang Jo. Kita telah merancangkan dengan post COVID strategi 2030 dan satu daripadanya adalah untuk menjayakan atau melebihkan lagi fasiliti sukan dan juga aktiviti sukan. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perasmian Hari Sukan Peringkat Sarawak 2022 di Dewan Suara Bintulu pada Isnin. Sementara itu, Datuk Gerard menyarankan pihak Lembaga Kemajuan Bintulu BDA menganjurkan aktiviti sukan berbasikal bagi memupuk budaya hidup sihat dan mengeratkan ukhuwah di kalangan kaki tangan. Laporan seterusnya. Sempena Hari Sukan Negara 2022, Pejabat Pusat Khidmat Dun Serembu tidak ketinggalan menganjurkan pertandingan bola sepak kategori veteran, futsal kategori wanita dan futsal sirkit 4 Piala YB Mirosimo. Sebanyak 10 pasukan telah mengambil bahagian untuk kategori futsal wanita, manakala 4 pasukan menyertai pertandingan bola sepak kategori veteran. Dalam pada itu, sebanyak 32 pasukan turut mengambil bahagian dalam pertandingan futsal sirkit 4 yang berlangsung selama 2 hari. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu Mirosimo telah menyempurnakan penyampaian hadiah kepada para pemenang pada Isnin. Beliau pada masa sama merasmikan gelangan futsal di Kampung Sekandis Lama. Di Ngemah, program projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak memastikan rakyat mendapat kediaman yang lebih selesa.
Satu majlis ringkas bagi menyerahkan plug PPRMS kepada 16 keluarga penerima di rumah Jos Asun, Ulu Pidai, Kanawit telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Anyi Jana. Untuk rekod, program Baik Pulih Rumah ini merupakan program di bawah PPRMS Fasa 1 tahun 2022 bagi kawasan Dun Ngemah melibatkan 76 pintu atau keluarga. Rumah Jos Asun turut menerima projek RTP bagi tahun 2022 iaitu penyambungan bekalan air terawat yang mana agensi pelaksanaannya adalah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab, Kanawit. Projek ini dilaksanakan dengan peruntukan berjumlah RM170,000 dan dijangka siap pada hujung tahun ini. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.